أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Yang dimuliakan pada barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan alim, ulama, ustaz-ustaz, para ilmuwan yang dirahmati Allah sekalian, ya, sedang hadirin, muslimin, mukminin, muttaqin yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah bertemu kita pada malam ini di surau kita ini, ya. Alhamdulillah dalam kita bersiap sedia untuk menuju bulan Zulhijjah, ya, yang akan menjelma tidak lama lagi, sehari dua lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Saudara-saudara kita yang sudah menjadi tetamu Allah Ta'ala, ya, alhamdulillah mereka sudah berada di Makkah, ya, menunaikan fardu haji, ya. Kita doakan supaya mereka dapat menunaikan haji yang mabrur, ya. Disebut kalau haji mabrur, kalau umrah makbul. Yang tak ada haji Marlboro tu tak ada. Haji Marlboro. Ya. Haji hisap Marlboro tu ada. Ya. Dan kita yang ada di sini bersiap sedia untuk raya Aidil Adha, ya, yang juga tidak lama lagi, ya, sama ada peserta ataupun tidak, ya. Cuma bagi mereka yang menjadi peserta, ya, bila masuk je 1 Zulhijjah, maka tuan-tuan, ya, tidak dibenarkan, tapi tak bukannya dosa, tak. Ya, sebaik-baiknya tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak memotong bulu-bulu. Mana yang hohok panjang tu potong dulu sebelum 1 Zulhijjah. Panjang sangat ke, lebat sangat ke, potong dulu. Nanti kena nanti 10 hari tak boleh nak diusik. Tapi kalau tuan-tuan nak potong pun boleh, tak salah, bukan kata dosa, ya. Itu disunatkan, ya, bagi mereka yang mengambil bahagian dalam korban. Yang tahun ni kita 800. Saya tanya tempat lain ada yang 760, 740, 700 tepat. Ada satu tempat saya tanya 680. Saya duk bayang 680 lembu besar mana? Sedangkan yang 800 ni pun rasanya taklah besar sangat. Kalau yang 680, tak tahulah, ya. Kena tanya Waipin lah. Waipin dia ketapuk dah boleh agak berapa kilo. Ya. Mahal ilmunya tu. Bukan semua orang boleh. Kalau kita tepuk, kaki pun terbang kena kita. Tapi Waipin tepuk, lembu boleh diam je.
Tu dia punya penangan ilmu penunduk tu. Tu yang anak 13 tu. Ha. Sibuk tu 13. Kalau tak sibuk, tak tahulah. Ha. 2 dozen je. Yang mana Wak Ibin gurau-gurau. Eh. Baik. Jadi cuma ada satu pandangan yang saya dengar. Baru malam tadi saya dengar sama ada betul ataupun tidak. Dia tanya saya malam tadi. Dia kata, Ustaz dengar tak? Kemungkinan raya haji ada perubahan. Iya ke? Saya tak dengar pun. Dia kata apa-apa tengok nanti isyihar 1 Zulhijjah tu bila. Kalau tepat hari Jumaat, maka samalah seperti asal. 10 Zulhijjah sama dengan 10 Julai. Tapi kalau nanti diisyaratkan 1 Zulhijjahnya pada hari Khamis, 30 Jun, maka raya akan berlaku pada hari Sabtu 9 Julai. Saya kata tak dengar pula. Dia kata ada dah bunyi-bunyi, tapi saya tak boleh nak kata sebab saya tak tahu, tak maklum benda tu. Cuma malam tadi ada yang bertanya dengan saya. Ya, wallahu alam. Tapi kita jangan duk bising sangat benda ni pun, saya pun cuma dengar-dengar. Orang duk bertanya, saya kata saya tak tahu. Saya tak maklum benda ni. Ya. Selagi tak maklum, kita anggap tarikh yang asal lah, ya, 10 Julai bersamaan 10 Zulhijjah pada hari Ahad. So Isninnya cuti. Kalau betul jatuh hari Sabtu, Isnin tak cuti. Sabtu Ahad je. Macam biasa cuti hujung minggu je lah. Kalau hari Ahad, ada juga cuti 1 hari lagi, tambah hari Isnin. Cuti. Tuan-tuan pun untung juga. Bukan anak-anak je yang suka, mak bapak pun suka bila cuti. Wallahu alam, ya, sekadar pembuka bicara pada malam ini. Baik, jadi saya hari itu kita dah masuk sedikit dalam bab yang kedua, iaitu bab Dajjal. Cuma saya minta izin pada tuan-tuan untuk saya ulang masuk lagi dalam tajuk yang pertama, iaitu bab Imam Mahdi. Ya, cuma saya nak membawakan yang saya ambil daripada Bayan Linnas siri 43 Imam Al-Mahdi menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, tulisan, ya, dulu dia Sahibus Samaha, Datuk Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri sebagai mufti wilayah ketika itu, ya. Sebab dulu ketika beliau jadi mufti, beliau rajin dalam membuat artikel-artikel, ya. Jadi saya mengambil artikel dia siri 43 tentang Imam Al-Mahdi, ya. Jadi kita lihat pula pandangan sisi beliau sebagai orang yang berilmu, ya, dengan kutipan daripada beberapa hadis nas yang sahih, ya, tapi beliau menulis dalam keadaan agak ringkas, tidak seperti yang saya baca buku tu lagi panjang, kadang macam agak melirit. Tapi Imam Dr. Zulkifli dia ambil yang penting-penting. Jadi bila saya bacakan ini sekarang macam untuk mengulang kaji. Mungkin apa yang saya bacakan ini dah dengar masa saya baca yang buku tu. Cuma saya nak, mungkin ada sebahagian yang kita belum dengar. Kira kita nak korek pula apa yang bekas mufti wilayah ini tulis berkaitan dengan Imam Al-Mahdi. Baik, mukadimah dia tulis baru-baru ini, maksud ketika mana dia tulis artikel ini tahun 2015, ya. Ketika itu kecoh di Indonesia, seorang bernama Muhammad Zubir, Allah, bukan Zubir sini, ya, sini lain, Muhammad Zubir Amir Abdullah, ya, warga Indonesia, telah mengaku dirinya Imam Al-Mahdi. Ya. Dirinya dikatakan telah dibai'ah oleh para pengikutnya dalam suatu upacara di Makkah bulan Julai, ya, yang lalu, dalam usaha memberi penjelasan kepada masyarakat umum. Jadi Bayan Linnas, ya, Dr. Zulkifli ini akan memfokuskan dengan lebih khusus berkenaan hakikat sebenar Imam Al-Mahdi menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tak jawab lagi tentang pengakuan ni. Mana di hujung nanti bila kita dah cerita tentang Imam Al-Mahdi, baru kita boleh jawab. Maknanya pengakuan Muhammad Zubir ini tidak relevan. Ya. Baik. Hadis berkaitan dengan Imam Al-Mahdi. Berkata guru kami, Fadilah Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Hafizullah, aku telah meniti kebanyakan hadis-hadis berkaitan Al-Mahdi dan aku telah mendapatinya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Asy-Syaukani, Ibnu Qayyim dan lain-lainnya.
padanya hadis sahih, hasan, dhaif, dan juga ada yang mungkin yang maudhu'. Maknanya cerita tentang Imam Mahdi ni memang ada hadis-hadisnya. Termasuk yang dhaif pun ada. Dhaif tak apa, jangan yang maudhu'. Maudhu' tu hadis palsu. Dhaif tak apa lagi. Tapi kadang-kadang kita, stigma kita dengan hadis dhaif je kita tolak. Tidak tuan-tuan. Hadis dhaif juga kita boleh ambil, cuma tidak boleh dibuat hujah. Dia cuma mungkin lemah dari segi sanad dia, lemah dari segi perawi dia. Tapi mungkin dia ada hadis yang betul. Kita tak petikaikan. Cuma tak boleh dibuat hujah sebab ada pertikaian dari segi kekuatan perawinya mungkin. Kalau yang sahih memang perawinya cukup kuat ingatannya, tak dinafikan, tak di petikai. Tapi kalau yang dhaif ni mungkin ada pertikaian. Mungkin dia pernah lupa sebelum ni. Jadi bila dia buat hadis maka orang petikai dan sebagainya. Itu jadi dhaif. Itu saja. Tapi bukannya hadis palsu. Kalau hadis palsu, hadis maudhu' yang dicipta sendiri, yang bukan daripada Nabi SAW. Okay. Mana ni? Kebenarannya sesungguhnya majoriti ahli ilmu, bahkan ia adalah satu kesepakatan yang sabit khabar. Sabit khabar ni memang perkara tu memang diakui sah, penceritaan itu diakui benar Al-Mahdi. Dia memang cerita yang benar dan akan keluar pada akhir zaman. Adapun ada mereka yang di kalangan mereka yang tidak menerima pendapat tersebut. Ada sebahagian mereka tidak menerima pendapat tersebut. Mereka mengatakan tidak adanya Imam Al-Mahdi. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri meletakkan beberapa hadis yang sahih. Buktinya setiap hadis yang diletak, dia bagi dengan nombor hadis sekali untuk kita boleh rujuk. Itu sebenarnya dari segi disiplin ilmu hadis memang begitu tuan-tuan. Untuk supaya tidak dipetikai, kita baca hadis, kita bagi nombor dia, rujukannya dia boleh rujuk. Itu baru dia punya tidak ada petikan ni. Kalau cakap ini pada hadis Nabi, ini pada hadis Nabi, belum tentu lagi. Dia bagi nombor, maksudnya rujuk pada kitab dia lah. Kan macam Sahih Bukhari, dia kan ada nombor-nombornya. Bila dia sebut sini nombor, kita rujuk balik pada kitab dia tu, nombor tu. Contoh macam ni disebut daripada Abdullah bin Mas'ud ni, hadis yang pertama dia dibagi dalam 3, 4, 5, 6 hadis sahih tentang adanya Imam Al-Mahdi. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Yang bermaksud, saya bagi yang masuk saja biar cepat sikit. Dunia tidak akan berlalu pergi sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki dari kalangan ahli baitku yang namanya bersamaan dengan namaku. Maknanya namanya Muhammad. Riwayat Tirmizi. Hasan Sahih, rujukan 2230. Rujukannya. Riwayat Tirmizi. Hadis yang kedua, juga daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud sekiranya tidak berbaki daripada dunia itu melainkan hanya satu hari, nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah dia mengutuskan seorang lelaki pada hari tersebut, yang mana lelaki itu dari kalangan aku atau dari ahli baitku, namanya berbetulan dengan namaku dan nama bapanya juga berbetulan dengan nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh adil dan saksama sebagaimana bumi dahulunya dipenuhi dengan kegelapan dan kezaliman. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud juga hadis sahih, rujukan 4282. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud Al-Mahdi dariku, dahinya luas, hidungnya mancung.
dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan kezaliman, dan dia akan menguasai selama 7 tahun. 7 tahun. Ini pun ada yang kata 8, ada juga yang kata 9. Tapi banyak 6 ataupun 7 tahun dalam keadaan yang sangat makmur, aman, damai ketika itu. Ya. Riwayat daripada Abu Daud, rujukan 4285. Yang keempat, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud Al-Mahdi dari itrah keturunanku dan anak Fatimah. Riwayat juga daripada Abu Daud, rujukan 4284. Hadis yang kelima, dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud Al-Mahdi dari kalangan kami, ahli bait yang Allah perbaiki dirinya pada satu malam. Riwayat Ibnu Majah, ya, 40, rujukan 4085. Dia kalau nama Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i, Bukhari, Muslim, itu semua adalah hadis sahih. Sunan Sittah. Cuma dalam 6 itu yang paling kuat adalah riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, tu yang paling kuat sebenarnya. Dua tu yang paling atas berbanding yang lain. Tetapi yang lain tu juga ada hadis-hadis yang sahih. Mari, ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, yaitu Allah mengampunkan dan memberi taufik kepadanya serta Allah memberi ilham dan petunjuk kepadanya, sedangkan dia tidak diberikan perkara tersebut sebelumnya. Dan satu lagi hadis yang keenam, riwayat daripada As-Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud apabila kalian melihat panji-panji hitam telah datang dari arah Khurasan, maka datangilah ia, kerana sesungguhnya padanya terdapat Khalifah Allah Al-Mahdi. Khurasan tu di mana? Iran. Maknanya datang daripada Iran. Arah sana lah. Bukan daripada Iran. Mungkin tapi daripada situ disebut arahnya. Ya. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 4/502. Ya. Jadi ini yang maksudnya Dr. Zulkifli tunjukkan bahawa setiap hadis yang diberikan sekali dengan rujukan untuk kita boleh rujuk semula untuk memastikan bahawa hadis yang diberi itu adalah hadis yang betul, bukan hadis yang tidak ada rujukan. Ya, sebab kita takut bila main sebut-sebut hadis-hadis tapi bukan pada hadis, ya, takut kita membuat satu pendustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pernah berkata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, aku tak cakap, dia kata ini hadis Nabi. Dusta, mana? Dusta atas namaku, maka tempatnya di dalam neraka. Sebab dia dah membuat pendustaan tapi bersandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi itulah, kita bukan ada ilmu hadis sangat pun. Bila terima hadis, kita nak pastikan tu, Allah, takkan dapat satu hadis nak cek balik, buka kitab ke, buka apa, tak sempat, tak dan kita. Yang kita tahu dapat je, insya-Allah betul lah ni. Copy paste, hantar. Dari kita tulis dari bilik sebelah. Orang lain pun terima pun buat benda yang sama. Dari apa selain bilik kita buat apa ya? Dari grup lain. Habis semua sebar. Kalau benda itu palsu, habis semua mendapat hadis yang palsu. Baik, demikianlah hadis-hadis di atas merupakan antara hadis yang sahih yang diriwayatkan berkaitan dengan Al-Mahdi dan kemunculannya. Hadis tersebut disepakati memang hadis yang sahih oleh majoriti para ulama Islam. Pada keseluruhannya, ia merupakan tanda penguat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Al-Mahdi memang akan keluar di akhir zaman dengan tidak syak lagi.
Beliau keluar dan menguasai keseluruhan bangsa Arab serta akan memenuhkan bumi dengan keadilan dan saksama. Kekuasaannya juga selama 7 tahun sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis sebelum ini. Ya. Saya kata tadi, apa yang saya baca kemungkinan tuan-tuan dah dengar ketika mana saya baca buku kitab tu kan. Ini cuma saya nak kongsi share tentang dalam Bayan Linnas, tulisan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri tentang Al-Mahdi. Jadi mungkin ada yang dah dengar, mungkin ada benda yang baru, untuk kita tengok sama-sama. Baik, kata Samahah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz radhiyallahu anhu. Isu Al-Mahdi adalah perkara yang diketahui. Hadis-hadis yang berkaitan dengannya sangat banyak. Bahkan ia mutawatir dan saling menguatkan. Saya pernah sebut, hadis-hadis yang berkaitan dengan Mahdi ini bertaraf mutawatir. Apa ingat lagi mutawatir? Mutawatir ini hadis yang rantaian-rantaiannya terlalu banyak sehingga tidak mungkin berlaku sepakat untuk menipu. Kalau satu hadis pun kita dah boleh terima, ini kan pula rantaian-rantaian hadis yang banyak. Sehingga kadang-kadang ada satu hadis, satu perkara tu yang hadisnya sampai 200 dengan matan yang sama. Cuma mungkin perawi berbeza. Bermakna ada 200 hadis yang rawi yang lain-lain. Tapi matannya sama. Tahu matan kan? Matan tu dia punya ceritanya lah. Macam kata kalau kalau yang An Abi Hurairah itu dia punya perawi dia. Dia punya ceritanya tu. Aniya macam contoh kullu mauludin yuladul fitrah. Itu matan dia punya ceritanya tu. Maknanya matan yang sama sampai kadang 200 hadis. Daripada perawi yang berbeza-beza. Kalau ada perawi yang berbeza-beza, ramai begitu, cerita yang sama, ada kemungkinan ke itu menipu? Tak mungkin. Takkan semua boleh berpakat dalam satu perkara yang sama. Tak mungkin. Itu mana mutawatir dia hadis tu banyak. Jadi bila mutawatir biasanya akan jatuh taraf hadis sahih. Jadi disebutkan Imam Al-Baz ni, Al-Baz kalau ejaan Rumi B A A Z Baz. Memang mencapai hadis mutawatir disebabkan banyaknya jalan periwayatnya. Hadis ini benar-benar menunjukkan bahawa individu yang dijanjikan itu memang akan muncul di akhir zaman. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Hasani dari zuriat Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Imam Al-Mahdi adalah rahmat Allah kepada umat yang keluar pada akhir zaman. Lalu ia akan menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghalang kezaliman dan kejahatan. Allah akan menaburkan dengan panji kebaikan ke atas umat serta menjadi hidayah dan taufik serta memberi petunjuk kepada sekalian manusia. Itu berkenaan hadis. Baik, seterusnya kelahiran Al-Mahdi. Para ulama berbeza pendapat tentang tempat di mana kelahiran Imam Al-Mahdi. Ada ditulis dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa Imam Al-Mahdi dilahirkan di negara Maghribi. Itu pendapat daripada Imam Al-Qurtubi. Sebagai pula mengatakan Imam Al-Mahdi dilahirkan di Andalus. Andalus negara apa? Spanyol. Disebut Spanyol bukan negara Islam tapi dulu Andalus adalah kerajaan Islam. Dulu. Dia dulu lain, sekarang lain. Dulu kerajaan yang kuat Islam tapi sekarang sudah menjadi Spanyol. Baik. Sebahagian pula mengatakan yang mana pendapat ini pendapat yang lebih dikatakan sahih daripada riwayat Abu An-Nu'aim dari Hammad bin Ali bin Abi Talib bahawa Mahdi dilahirkan di Madinah. Walaupun kita pernah membaca sebelum ini bahawa selepas dibai'ah di Makkah, Masjidil Haram, maka
akan diraikan oleh pengikutnya daripada timur. Itu pengikutnya daripada timur, tapi dia dilahirkan di Madinah. Tentang pengikut daripada timur tu yang ada pelbagai pendapat. Timur tu di mana? Tu banyak pendapat, tapi itu tak masuk dalam pendapat hadis lah. Itu hanya pendapat orang-orang kemudian yang mengatakan timur tu mungkin daripada tanah Melayu pun boleh jadi pengikut-pengikut Imam Al-Mahdi. Sebab kalau ikut dari segi dunianya, maka Asia Tenggara ni pun termasuk dalam bahagian timur dunia. Tapi bukan Timur Tengah. Timur Tengah tu negara Arab, Timur Tengah. Dia kan ada apa? Dia punya sudut yang utama memang utara, selatan, timur, barat. Tapi yang tengah-tengah tu ada lagi kan. Saya lupa nama yang ada 4 lagi tu. Ya. Tapi ini pendapat ulama. Kita tak pasti mana yang paling tepat, tapi ini hanya pendapat ulama. Seterusnya tanda-tanda Al-Mahdi. Ya. Beberapa ciri yang terdapat pada diri Imam Al-Mahdi. Ya. Yang pertama, di bahagian bahunya ada tanda seperti mana tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi tandanya apa yang di bahu ya? Saya pun tak pasti tandanya apa. Ya. Bulu ya. Saya pun tak sempat nak cek balik. Cuma dikatakan Imam Al-Mahdi akan ada tanda seperti mana tanda yang Nabi ada di bahu. Sama tandanya. Itu yang pertama. Kedua, beliau akan berkumpul bersama Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa akan bersolat di belakangnya. Ini telah kita bincang ketika mana ya Nabi Isa dimuliakan oleh Imam Al-Mahdi untuk ke depan menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak, lalu dia memberi ruang kepada Imam Al-Mahdi untuk ke depan menjadi imam. Ya, walaupun Imam Al-Mahdi itu bukan Nabi dan Rasul. Nabi Isa ni Nabi dan Rasul. Kalau ikut dari segi martabatnya, Nabi Isa lebih tinggi. Tapi kita kena ingat bahawa ketika akhir zaman, Nabi Isa diturunkan dengan membawa risalah syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu didukung oleh Imam Al-Mahdi. Ya, maka ketika itu Nabi Isa memuliakan Imam Al-Mahdi untuk menjadi imam dan Nabi Isa sebagai nabi tetap berada di belakang. Sebab ketika itu bukan lagi syariat Nabi Isa. Walaupun itu dah digunakan oleh orang Kristian. Orang Kristian mengatakan, tengok, di akhir zaman siapa yang menyelamatkan dunia? Jesus. Jesus telah turun menyelamatkan dunia. Bukan setakat kami Kristian percaya, Islam pun percaya Jesus akan turun. Betul, kita percaya Isa akan turun. Tetapi bukan seperti mana fahaman mereka yang mana Jesus turun membawa ajaran Kristian sebagai penyelamat. Tidak. Yang kita diajar dalam agama Islam, Nabi Isa tetap akan turun sebagai penyelamat membantu Nabi Imam Al-Mahdi, tetapi dia membenarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nak memberitahu kepada pengikut dia dulu yang Kristian, yang korang kata aku ni sebagai Tuhan. Orang Kristian kata Isa tu, Jesus tu Tuhan, anak Tuhan. Yang ada 3 Tuhan. Ada bapa Tuhan, ada anak Tuhan, ya. Holy Spirit. Mana apa Tuhan tu bapa, Isa tu anak. Habis apa maknya? Maryam maknya. Maknya bila Maryam mengandungkan dan bersalinkan Isa, dia kata siapa bapaknya? Bapaknya Tuhan lah. Sebab Maryam tidak berkahwin. Itu pendapat Kristian. Ya. Jadi bila Isa turun di akhir zaman, maknanya dia nak claim balik pada pengikutnya bahawa aku ini bukan Tuhan seperti mana yang kamu katakan. Aku ni tetap seorang Rasul. Ya. Dan aku turun di akhir zaman sebagai nak membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku mengikut syariatnya. Bukan syariat Nabi Isa lagi. Ya. Itu perkara yang di akhir zaman. Yang ketiga, penduduk bumi akan merasa cukup pada zaman kekuasaannya dan banyaklah keberkatan dari bumi akan
keluar. Tu dia kata bila Nabi Imam Al-Mahdi ketika memimpin dunia selama 7 tahun, dunia akan aman damai, pokok subur, ternakan gemuk-gemuk. Ya. Maksudnya kalau korban tak tahulah berapa ribu dah harganya. Dah gemuk-gemuk, sihat-sihat. Ya. Sekarang mungkin boleh murah. Murah-murah pun dah mahal juga ya, 800 tuan-tuan. Derdek nak keluarkan ni duitnya 800. Hati tu nak korban juga. Dah 2 tahun tak korban tapi 800 mahal juga. Ya. Tapi tak apalah, pejam mata ya 800. Mudah-mudahan ada barokahnya. 800 kita keluarkan, insya-Allah rezeki lain akan datang walaupun bukan dalam bentuk duit yang sama. Ya, dibagi keberkatan hidup, dibagi anak yang berjaya ke, dibagi kenderaan yang tak rosak-rosak ke, elok aja. Motor tak pernah bocor, daripada mula bunga tebal sampai habis pakai setahun tak pernah bocor langsung. Itu juga satu rezeki sebenarnya. Kalau ada bocor 5-6 kali, dah berapa ringgit? Dah berapa ratus? Tu kita mana rezeki tu sangat luas. Sehingga kadang kita tak perasan bahawa itu adalah rezeki. Sebab dia berada dalam kehidupan kita ya, setiap masa. Tanpa kita sedar itu adalah sebenarnya rezeki yang Allah turunkan. Ya. Dan yang keempat, ya, Imam Al-Mahdi akan menanam satu batang kayu di atas tanah yang kering. Lalu ia akan menjadi hijau dan berdaun. Tapi tak terangkan lebih lanjut. Pokok tu ditanam di tanah mana? Ya, pokok apa dan ditanam di mana? Dia cuma kata di tanah yang kering, kemudian dia menjadi hijau dan berdaun. Itu antara tanda-tanda Imam Al-Mahdi. Seterusnya sifat-sifat kepribadian Imam Al-Mahdi. Sifat-sifatnya. Beliau merupakan seorang anak Adam. Dah confirm lah anak cucu Adam lah kan. Kita semua ni anak cucu Adam. Tak keluar daripada kepompong keturunan Nabi Adam. Adakah yang keluar daripada keturunan Nabi Adam? Tak ada. Sebab Nabi Adam itu adalah orang yang pertama. Maka sudah pasti keturunannya semua daripada anak cucu Nabi Adam. Walaupun ada pendapat mengatakan walaupun Nabi Adam orang yang pertama Allah ciptakan, tetapi keturunan yang hidup di dunia ni semuanya bermula daripada Nabi Nuh. Sebab yang daripada Nabi Adam, Nabi Idris dah lenyap. Ketika mana Nabi Nuh diutus berdakwah selama hampir 1000 tahun, maka dunia dilanda banjir yang sangat besar, satu dunia banjir, yang hidup hanya yang ikut dalam bahtera tu saja. Hanya dalam 80 lebih, 80. Ada yang kata, saya dengar bacaan mungkin 83. Saya ada baca. Mungkin ada pendapat yang lain. Ya. Tadi tuan kata 70. Gitu pendapat lah ya. Tapi yang penting tak ramai tuan-tuan. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah 23 tahun je. Tetapi pengikutnya sudah mungkin dah beratus ribu pengikut. Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun. Baru berpuluh saja yang ikut. Yang lain tidak mengikut. Hatta kepada keluarga sendiri pun tak ikut. Tak beriman kepada Nabi Nuh. Sebab tu dikatakan Nabi Nuh tu sebagai Nabi yang zuriatnya yang ada sekarang ni. Sebab daripada dia itulah ya, yang tak berkenaan semua dah mati dah. Yang ada dalam kapal itulah yang hidup. Dan situ ada berkembang. Ya. Tuan-tuan bacalah ada kisah-kisah. Ya. Macam daripada anak Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Daripada dia pun berkembang macam-macam cerita dia. Ya. Dia punya keturunan dan sebagainya. Sehingga dalam cerita-cerita yang gharib, cerita yang ganjil pun pernah ada. Ya. Cerita ni kalau tuan-tuan baca memang ada. Cerita yang kalau kita baca tak masuk akal. Tapi dia ada cerita dalam kitab-kitab yang muktabar. Ya. Itu yang pertama, keturunan anak cucu Nabi Adam. Yang kedua, dahinya luas, hidungnya mancung. Kalau nak cari yang ini memang senang lah. Sekarang pun mungkin dah ada kat dalam surah ni. Cek masing-masing. Dahi luas. Sampai ada yang mungkin nak botak warna depan. Lagi luas kalau botak.
Lepas tu hidung mancung tak? Kalau saya ni hidung orang Jawa pesek lah kot. Mana ada keturunan-keturunan tu mungkin mancung lah. Jadi kalau nak cari dahi meluas, hidung mancung mungkin ramai. Tapi kena tengok ciri-ciri yang lain pula. Kalau setakat itu ramai yang dia mengaku. Tu yang jadinya cerita macam yang saya dah sebut ketika mana Ustaz Kazim, Datuk Kazim, orang seorang datang bagi dia punya tahfiz, dia cakap, Ustaz tak nampak ke tanda Imam Mahdi pada diri saya? Imam Mahdi? Apa tandanya? Kan Ustaz pernah cakap Imam Al-Mahdi kan hidung yang mancung, dahi luas. Saya tengok dahi luas, hidung mancung. Bukan tanda Imam Al-Mahdi ke? Oh, sampai begitu. Dia jumpa Datuk Kazim, dia kata saya ada tanda Imam Al-Mahdi. Memanglah ciri-ciri itu dah ada, tapi tak cukup. Encik daripada mana? Saya daripada Pahang. Oh, Nabi Imam Mahdi bukan daripada Pahang. Imam Mahdi lahir dekat Madinah. Ini kat Pahang raup. Durian. Itu lagi. Ini bukan durian Pahang, ini durian raup. Raup tu bukan kat Pahang ke? Ni tak tahu tempat ni. Ya. Raup Pahang ada raup. Ya. Dan mahir dalam bahasa Arab. Mahir. Kalau Imam Al-Mahdi dia mahir bahasa Arab, dia cakap bahasa Arab. Mana syarat tak cukup. Mana sebahagian tanda tu dah ada, tapi tak cukup. Sebaik dia tak kata nanti saya ambil kursus bahasa Arab dulu 2 tahun, nanti saya datang lagi mahir bahasa Arab. Naya. Ya. Itu macam-macam, ya. Nanti kita akan lihat juga di belakang ni ada juga beberapa orang mengaku Imam Al-Mahdi. Dalam sejarah kita hidup ni ada beberapa orang dah mengaku Imam Al-Mahdi. Itu tanda yang kedua. Kemudian yang ketiga, tinggal 4 minit ya. Kedua-dua matanya bercelak. Mana agak gelap lah matanya. Ya, bercelak. Keempat, wajahnya bercahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar. Kita pun bercahaya tengok handphone. 2-3 pagi bercahaya mukanya. Ditutup dengan selimut pun nampak bercahaya. Masya Allah. Rupanya sedang ber-Facebook 2-3 pagi. Ya. Lepas tu bila subuh dah tak boleh bangun dah. Habis dah malam tak tidur. Ya. Itu belum anak-anak kita. Terang juga mukanya sebab main game. Ya. Tak kira game yang sendiri ke, game yang sama-sama kawan-kawan ke. Itu pun dulu anak saya pun sama lah. Zaman-zaman lagi masa zaman PKP 2 tahun. Allah. Malam tak boleh tidur. Hari-hari main game. Kita pun tak bilik dengar. Kiki, duk cerita-cerita. Tengok intai seorang. 3 pagi cerita dengan siapa? Kau cerita dengan siapa? Cerita dengan sekian. Orang itu kan jauh semua. Kat Tanjung Karang ada, kat mana ada. Yang lain tengah online ni. Oh, Masya Allah budak-budaknya. Advance. Kita pun tak sampai ke situ. Dia game online dengan yang lain 2-3 pagi sampai boleh bercerita. Kita tengok macam dia bercakap seorang diri. Kemudian yang keempat ni, bahunya ada tanda seperti Nabi. Yang kelima, warna kulitnya adalah warna orang Arab. Orang Arab punya warna macam mana? Dia agak keputih-putihan, kadang kemerah-merahan. Dia cerah. Orang Arab sebenarnya dia agak cerah. Ya. Dan tubuh badannya seperti tubuh orang Israel. Saya tak pasti orang Israel macam mana tubuhnya. Tapi badan warnanya seakan-akan warna orang Arab. Umurnya 40 tahun dan dalam lingkungan itu ada riwayat mengatakan 30 ke 40 tahun. Ketika mana dia macam diisyaratkan sebagai Imam Al-Mahdi. Dan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akhlak beliau menyerupai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian waktu keluarnya Imam Al-Mahdi. Tapi sebab dah tinggal 2 minit kan, saya tak sempat. Nanti cerita tergantung nanti tuan-tuan geram je. Ya. Tak apa.
Kita masa banyak lagi. Bulan depan boleh jumpa, bulan depan lagi boleh jumpa. Setiap bulan boleh jumpa. Jadi tak perlu kelam kabut. Jadi tunggu kita jumpa lagi. Kita akan masuk dalam tajuk waktu keluarnya Imam Al-Mahdi. Kemudian pendapat tentang Imam Al-Mahdi. Contoh individu yang pernah mendakwa dirinya adalah Al-Mahdi. Ada lagi ya. Kemudian fatwa institusi agama di Malaysia tentang dakwaan sebagai Imam Al-Mahdi. Dan yang terakhir sebagai pendapat peribadi kenyataan mufti wilayah persekutuan iaitu Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Pendapat dia tentang Imam Al-Mahdi secara keseluruhan, secara peribadi pendapat beliau, ya. Jadi wallahu alam, insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincang sedikit sebanyak dapat memberi informasi, ya, kepada diri saya dan juga tuan-tuan, ya, dalam kita, ya, menjalani kehidupan kita. Dan kita semuanya sudah berada di hujung-hujung dunia, tuan-tuan. Sebab tanda-tanda akhir zaman pun sudah ada sebahagiannya. Maka dunia ini sudah semakin tua. Kalau Nabi sebutkan ketika Nabi masih hidup pun, Nabi kata kiamat sudah semakin hampir dengan diriku, ya. Baina as-sababah wal wusta, dekatnya seperti mana jari tengah dengan jari telunjuk. Nabi cakap dah 1400 tahun yang lalu. Hampirnya Nabi dengan kiamat. Sekarang kita ni lagilah hampir, ya. Jadi kita bersiap sedia sajalah, ya. Sama ada kita jumpa Imam Mahdi atau tidak, jumpa kiamat ataupun tidak, yang pasti kita akan jumpa kiamat kecil, iaitu kematian. Yang kita akan masuk ke dalam alam barzah. Itu juga sebahagian daripada alam akhirat yang kita perlu bersedia. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah SWT yang lemah di saya sendiri. Jadi saya akhiri bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.